pengajian di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Daripada mana kita berhenti, beliau mengatakan, dan ketahuilah bahawasanya manusia di dalam menuntut ilmu terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan yang beruntung. Al-Imam Ghazali, beliau sedang membicarakan tentang 3 jenis manusia yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah seorang yang menuntut ilmu, dan maksud daripada dia menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang beruntung. Maka ilmu ini seperti mana kita mengatakan dia adalah daripada wasilah ataupun sebab yang mana ia dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat kita mengamalkannya, dan dengan syarat kita niat dalam kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang mukmin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mempelajari tentang ilmu agama, dan dia menjadikan ilmu agamanya sebagai sesuatu perkara yang dengannya dia beramal dan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini seperti mana kita mengatakan dia adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 perkara ini penting sekali. Pertama sekali adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala berasaskan dengan ilmu yang kukuh dan amal yang ikhlas. Apabila seseorang itu dia beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima. Dan kalau sekiranya seseorang itu berilmu tanpa amal, maka ia tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita sentiasa menasihatkan akan kepentingan kita menguatkan kedua-dua perkara ini. Ini adalah usaha kita sampai yang kita menemu ajal kita. Bagaimana kita nak menghidupkan ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, bagaimana kita nak meletakkan usaha supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beramal dengan ilmu, dengan ikhlas. Maka Imam Ghazali mengatakan manusia golongan yang pertama ini, dia adalah manusia yang beruntung. Yang ini dia belajar ilmu agama, dan tiap-tiap kali dia belajar ilmu agama, dia mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di dalam golongan ini. Dan ini hakikatnya maksud kita belajar ilmu. Maksud kita belajar ilmu agama bukan kerana sertifikat, ataupun bukan yang ini kerana pangkat ataupun keduniaan, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita nak mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini seperti mana saya mengatakan wasilah. Dia adalah asbab yang mana dengannya dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita lihat dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaru ilaihil wasilah. Yani wahai mereka-mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Jadi mempelajari ilmu agama adalah wasilah, melaksanakan amal ibadah adalah wasilah, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah maksud untuk kita mendapatkan keredaannya
untuk kita mendapatkan rahmat-Nya, supaya Allah memberkati kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita pergi kepada golongan yang kedua. Beliau mengatakan yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya, maka orang ini adalah orang yang berada di dalam golongan yang bahaya. Jikalau dia mati sebelum bertaubat, maka dibimbangi dia mati dalam su'ul khatimah. Ini Al-Imam Ghazali membicarakan tentang golongan yang kedua. Siapa golongan yang kedua pula? Jadi yang pertama tadi dia mengatakan, satu orang belajar ilmu agama dan maksudnya adalah Allah. Masya Allah, ini orang yang beruntung, selamat. Lebih banyak dia belajar, lebih banyak dia beramal dengan ikhlas, maka dia mendapatkan manfaat daripada segala usahanya. Yang kedua pula, dia mempelajari ilmu agama tetapi bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Dia mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan sertifikat, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kewangan, untuk mendapatkan keduniaan. Jadi maksud dia belajar ilmu agama bukan Allah. Maksud dia belajar ilmu agama selain Allah. Maka Al-Imam Ghazali mengatakan orang ini bahaya. Orang ini dalam keadaan bahaya. Apa sebabnya? Sebab apabila kita melakukan sesuatu amal ibadah di dalam Islam bukan kerana Allah, ia ditolak. Apa sahaja. Kita belajar ilmu agama bukan kerana Allah, ia bukan ibadah. Walaupun pada zahirnya kita belajar ilmu fiqh dan tafsir, tetapi sebab niat kita selain Allah, kita tidak mendapatkan pahala atas usaha kita. Bahkan ilmu itu menjadi sesuatu hujah ke atas kita pada hari kiamat. Sebab ilmu juga akan dipersoalkan oleh Allah. Ilmu yang kamu mengetahui apa yang kamu telah mengamalkan. Ini yang kita takut. Itu sebab Nabi SAW mengatakan hadis, man yazdad ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi hidayah tidak bertambah, tidaklah bertambah baginya kecuali ia jauh daripada Allah. Jadi ilmu juga boleh menjadi sebab manusia jauh daripada Allah. Bagaimana? Apabila dia mempelajarinya bukan kerana Allah. Ini yang Al-Imam Ghazali mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Walaupun orang ini tahu ini perbuatan yang salah, yakni orang yang melakukan perbuatan ini, dia tahu ini benda salah, tapi disebabkan dia cinta kepada dunia, disebabkan dia cinta kepada pangkat, disebabkan dia cinta kepada jawatan, maka dia melakukan perkara seperti ini. Al-Imam Ghazali, beliau memberikan amaran yang sangat besar di sini. Beliau mengatakan ditakuti orang ini mati dalam su'ul khatimah. Ini adalah perkara yang besar. Su'ul khatimah ini boleh membawa makna seorang mati dalam kekufuran ataupun seorang mati di dalam maksiat. Su'ul khatimah boleh membawa yakni makna seorang mati dalam kekufuran, seorang yang mati dalam maksiat. Bagaimana kita nak faham satu orang yang melakukan maksiat boleh meninggal dunia dalam su'ul khatimah? Bagaimana ia boleh berlaku? Ia boleh berlaku ke tidak boleh berlaku? Kita mengatakan ada possibility ia boleh berlaku. Bagaimana? Sebab Nabi SAW beliau mengatakan al-ma'asi baghidatul kufri. Melakukan maksiat membawa kepada kekufuran. Ini dia. Yakni manusia apabila banyak melakukan maksiat, apa jadi? Imannya makin lemah, makin lemah, makin lemah. Apabila iman makin lemah, ia boleh membawa kepada kekufuran.
Jadi syaitan dia nak menyesatkan anak Adam. Kalau dia tahu orang Islam ini tidak akan kufur, dia tahu ini orang Islam mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, apa dia buat? Dia akan cuba menggalakkan orang ini melakukan maksiat. Sebab dia mengetahui kalau orang melakukan maksiat, tiap-tiap hari maksiat, apa jadi? Syaitan ini dia mengetahui imannya akan menjadi lemah. Iman kalau jadi lemah, datang sakaratul maut. Ini adalah ujian Allah paling besar atas manusia, sakaratul maut. Maka ditakuti seseorang itu meninggal dunia tidak dapat mengucapkan kalimah syahadah. Sebab mengucapkan kalimah syahadah memerlukan iman yang kuat. Mengucapkan kalimah syahadah dalam sakaratul maut bukan masalah lisan. Kalau tak, semua orang yang ni boleh, Masya Allah, husnul khatimah. Ramai yang orang Islam mengetahui hadis Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi mengatakan barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah akan masuk syurga dia. Tetapi jangan kita salah faham. Hari ini kita semua boleh mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada masalah. Tetapi sakaratul maut, nak mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah datang daripada hati yang mukmin, yang beriman. Ini adalah ujian keimanan, jangan kita lupa. Bukan ujian lisan. Kalau ujian lisan semua orang boleh pas. Kalau mengucapkan la ilaha illallah dalam sakaratul maut, masalah lisan, semua orang boleh hafal la ilaha illallah, yang ini tidak ada masalah. Tetapi ini adalah ujian iman. Jadi apa yang keluar daripada lisan, apa yang tersembunyi di dalam janan, apa yang tersembunyi ini di dalam hati, ini yang akan dicurahkan ini kepada lisan. Maka syaitan dia akan cuba mencuri iman pada kali yang terakhir. Ini kira last. Baginya kira macam apa? Kita dalam semaya apa kita mengatakan? Kira macam last chance. Dah tidak ada lagi, sebab dia akan meninggal dunia. Manusia meninggal dunia, dia akan kembali kepada Allah, barzakh dan sebagainya. Tetapi bagi syaitan dan iblis, ini kira lah last chance ini. Aku nak sesatkan orang ini mati kafir terus dia. Maka syaitan ini akan datang dan akan melakukan talqin. Syaitan ini juga melakukan talqin. Itu sebab Nabi SAW, daripada sunnah orang kalau dalam sakaratul maut disunatkan kita melakukan apa? Talqin. Laqinu mautakum bila ilaha illallah, Nabi mengatakan. Jadi kalau kawan kita misalan, saudara mara kita nak meninggal dunia dalam keadaan sakarat, yang mana bila kita berbual dengan dia dah tak faham lagi kita cakap, ini masanya untuk melakukan talqin. Jangan buang masa. Jangan pula kita melakukan kesilapan dan kesian orang. Kalau dia, lebih-lebih lagi doktor mengatakan dia kira dalam keadaan yang tengah tunggu time ke dan sebagainya, dan kita berbual dengan dia dah tak ada faham, ini adalah keadaan sakarat, kita nak faham. Ini adalah masanya apa kita buat? Kita baca la ilaha illallah di telinga kanannya, dan kita melakukan ini lagi dan lagi. Supaya apa? Supaya memudahkannya mengucapkan kalimah syahadah. Mungkin ada orang menanyakan, tapi kan la ilaha illallah senang nak ucap, apa masalahnya? Semua orang boleh ucap la ilaha illallah. Kita nak kena faham, ini adalah masanya Allah mengangkat hijab. Dia sudah yang ni boleh melihat apa yang kita tidak melihat. Cuba bayangkan, manusia dalam keadaan yang sedemikian, dia akan berada dalam keadaan ketakutan. Dia melihat jin. Cuba bayangkan, melihat jin, melihat syaitan. Satu orang yang ni tiba-tiba yang ni dalam keadaan Allah buka hijab. Ia adalah bukan perkara yang mudah. Ia memerlukan kepada keimanan. Maka syaitan akan datang dan melakukan talqin juga. Tetapi talqin daripada syaitan adalah talqin kekufuran. Itu sebab dia adalah ujian keimanan. Dan Nabi SAW memanggil ini sakarat. Sakarat ini maksudnya memabukkan. Sebab orang dalam keadaan sakarat mabuk kesakitan. Mabuk kesakitan apa maksudnya? Orang yang sakit kadang-kadang kalau dia terlalu sakit, dia terus dah tak boleh buat apa-apa. Kita berbual dengan dia pun tak faham. Kenapa?
sebab yakni kesakitan yang sangat dahsyat. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, dia memerlukan kepada keimanan yang kuat. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Dan Nabi SAW sentiasa yakni mengajarkan kepada umatnya kepentingan melakukan persiapan untuk mati. Hari ini manusia banyak memikirkan persiapan retrenchment. Nanti kalau ada retrench, nak duduk mana? Bagaimana? Nak invest di mana? Oh, manusia. Kebanyakan manusia di luar sana. Betul ke tidak? Mereka punya pemikiran semua yang ni tentang apa nak buat lepas retrench. Tapi tak ramai manusia yang memikirkan selepas retrenchment. Yang ni retrench, lepas yang ni retrench. Yang ni maksudnya lepas datang maut. Bagaimana dengan persiapan yang ni sedemikian? Kita orang Islam, alhamdulillah, Allah berikan kita Quran, kita faham masalah ini. Allah memberikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Kalau tak, kita pun tak tahu. Kalau kita hidup dalam kekufuran, kita pun tak tahu. Kita menyangkakan hidup ini, Masya Allah, 60-70 tahun kita enjoy saja. Sebab kita akan kembali yang ini masuk ke dalam tanah, akan dimakan yang ini dengan ulat, habis kita. Bukan habis kita. Manusia akan dipersoalkan, akan dibangkitkan. Akan ditanya apa yang kamu telah melakukan, akan diberikan kitab. Akan ditimbang amalannya, yang baik dan yang tak baik. Akan dikumpulkan di mahsyar. Ini Quran mengatakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, insya-Allah. Maka sebelum saya berhenti, akhir sekali, seperti mana Imam Ghazali mengatakan, apabila kita beramal kerana selain Allah, kita tidak mendapat Allah. Kita tak dapat apa-apa. Maka ilmu ini tidak memberikan manfaat kepada kita kalau Allah bukan maksud kita. Maka ia menjadi bala yang ke atas kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah ini. Dan kita berdoa lagi dan lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.